Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang asal-usul orang asli. Asal-usul orang asli di Semenanjung Malaysia. Menurut data penduduk dari Jabatan Kemajuan Orang Asli yang dulunya dikenali sebagai Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, pada tahun 2010 terdapat seramai 178,197 orang asli yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Orang asli dibahagikan kepada 3 kaum utama, iaitu Negrito yang juga dikenali sebagai Semang, Senoi dan juga Melayu Proto. Dan ianya juga mempunyai 6 suku kaum bagi setiap kaum. Suku kaum di bawah kaum Negrito ialah Batek, Jahai, Kensiu, Kintak, Lanoh dan juga Mendrik. Manakala suku kaum bagi kaum Senoi ialah Cewong, Jahut, Mahmeri, Semai, Semok, Beri dan Temia. Seketika itu, bagi kaum Melayu Proto pula, suku kaum terdiri daripada Jakun, orang Kanak, orang Kuala, orang Seletar, Semelai dan juga Temuan. Pengkelasan ini dibuat berasaskan ciri-ciri fizikal, ekonomi, organisasi sosial dan juga bahasa yang dilihat oleh pengkaji yang terdahulu. Dalam meniti era pemodenan zaman kini, ramai antara suku kaum orang asli tidak lagi mengamalkan aktiviti pertanian pindah kerana mereka telah membuka ladang serta mengusaha tanaman sendiri seperti penanaman getah dan juga kelapa sawit. Namun, masih terdapat sebilangan orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman dan bergantung pada hasil hutan seperti mencari ataupun mengutip rotan, gaharu, petai dan juga durian. Bagi mereka yang telah menjalankan aktiviti pertanian dan menerima bantuan dari pihak RISDA, iaitu Rubber Industry Smallholders Development Authority atau pihak berkuasa kemajuan perkebungan kecil perusahaan getah. Ini membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan sumber ekonomi sekaligus mengangkat taraf kehidupan kepada lebih baik. Kaum Negrito merupakan kaum yang mempunyai populasi terkecil, iaitu seramai 5,009 orang atau 3% daripada jumlah 178,197 orang asli pada tahun 2010. Dari segi bentuk fizikal, mereka kebiasaannya berbadan kecil, berkulit hitam dan berambut kerinting. Majoriti kaum ini terdapat di negeri Kedah, Perak, Kelantan dan juga Pahang. Bagi kaum orang asli yang terbesar di Semenanjung Malaysia, populasi Senoi berjumlah 97,856 orang atau 55% daripada jumlah 178,197 orang asli pada tahun 2010. Populasinya banyak terdapat di sekitar negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Dari segi ciri-ciri fizikal pula, suku kaum Senoi adalah berbeza dengan Negrito. Kaum ini berbadan tinggi, berkulit berkulit sedikit cerah dan rambut kerinting kasar. Mereka mempunyai pertempatan tetap dan mengamalkan sistem pertanian pindah untuk menampung kehidupan seharian. Bagi kaum Melayu Proto pula, jumlah penduduk ialah 75,332 orang atau 42% daripada jumlah 178,197 orang asli pada tahun 2010. Dari segi amalan mereka, terdapat banyak persamaan dengan orang Melayu dan ciri-ciri fizikal mereka juga dilihat tidak jauh berbeza dengan orang Melayu. Suku kaum atau etnik orang asli di Semenanjung Malaysia. Yang pertama ialah kaum Senoi. Kaum Senoi terdiri daripada Semai, Temia, Jahut, Cewong, Mahmeri dan juga Semok Beri. Yang kedua pula ialah Melayu Proto. Melayu Proto terdiri daripada Temuan, Semelai, Jakun, Kanak, Kuala dan juga Seletar. Yang terakhir sekali ialah Negrito. Negrito terdiri daripada Kensiu, Kintak, Jahai, Lanoh, Mendrik dan juga Batek. Jenis tarian etnik orang asli di Malaysia. Yang pertama ialah tarian sewang. Tarian sewang pernah diadakan di Alor Gajah. Tujuan asalnya untuk perubatan dan turut merangkumi unsur-unsur spiritual dan ritual seperti pemujaan roh, semangat si mati serta aktiviti membang balik. Walau bagaimanapun, kini tarian sewang telah diolah semula bagi tujuan persembahan dan hiburan semata-mata. Tarian ini dipersembahkan oleh penari-penari kebudayaan masyarakat orang asli. Tarian ini diiringi dengan alunan muzik yang menggunakan alatan semula jadi seperti ketukan bulung. Tarian sewang dipersembahkan dalam bentuk bulatan yang mana penari akan membentuk bulatan semasa persembahan diadakan.
Tarian yang kedua ialah tarian Sumazau. Tarian ini dipersembahkan di Sabah. Tarian ini merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun. Dipersembahkan pada perayaan Tanda Keamatan, yakni Hari Penuaian yang dirayakan di negeri Sabah pada setiap bulan Mei. Tarian ini diiringi dengan paluan gong dan satu gendang dengan rentak yang khusus. Tujuan tarian ini adalah untuk mengucapkan syukur yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi, dan juga untuk menolak bala, menyembah semangat dan mengubati penyakit. Tarian ini terdiri daripada kaum lelaki dan perempuan. Penari perempuan dihiasi dengan selendang serta tali pinggang, yakni hinagot, yang diperbuat daripada duit shilling perak, dan set tangkong yang diperbuat daripada tembaga. Penari lelaki pula memakai tanjak di samping pakaian serba hitam serta menyangkut pinggang daun silat kering sebagai pengganti padi. Kini tarian Sumazau diadakan dalam banyak majlis keramaian seperti majlis-majlis perkahwinan dan majlis-majlis kerayaan menyambut ketibaan orang-orang kenamaan. Tarian etnik orang asli yang ketiga adalah tarian ngajat. Tarian ini sering dipersembahkan di negeri Sarawak dengan alunan pelbagai peralatan muzik tradisi seperti gong, gendang, tawak dan banyak lagi. Dalam kalangan masyarakat Iban, ngajat adalah sebahagian tradisi terpenting mereka. Tarian ini sering dipersembahkan pada hari Gawai, iaitu setiap 1 Jun setiap tahun, ketika menyambut kehadiran tetamu, terutama ketika berlangsungnya sesuatu acara atau majlis rasmi. Ngajat dipersembahkan dalam sambutan hari Gawai sebagai simbol kesyukuran bagi kaum lelaki, sebagai simbolik menghadapi musuh dan memburu, manakala kaum golongan wanita pula memaparkan kelembutan dan kehalusan seni budaya serta adat istiadat mereka. Penari lelaki mengenakan kostum tradisi seperti topi, burung kenyalang, tajai dan ruai yang melambangkan kepahlawanan. Aksesori tambahan, mereka juga mengenakan simpai, iaitu gelang, langgu iaitu subang, sirat, baju burung, gagong, pedang ataupun ilang dan terabai. Seterusnya, penari wanita pula, mereka menggunakan kain kebat, tangguh, rawai, sugu tinggi dan juga nyawel. Setiap pakaian ini boleh mencecah harga sehingga RM2,000. Perhiasan kepala disebut sugu tinggi, manakala set pakaian wanita dipanggil ngepan iban. Tarian yang terakhir ialah tarian Magunatip. Tarian ini juga merupakan tarian buluh. Tarian tradisional bagi suku kaum Murut yang tinggal di bahagian pedalaman negeri Sabah. Magunatip adalah perkataan yang diambil daripada kata atip yang membawa maksud jepit. Tarian ini biasanya menggunakan buluh ataupun alat sebagai muzik serta iramanya, dan ia tidak memerlukan alat muzik iringan yang lain apabila dimainkan. Tarian ini biasa ditarikan ketika majlis-majlis tertentu seperti keramaian dan ketika persembahan kebudayaan. Tarian ini juga merupakan salah satu tarikan kepada para pelancong dari dalam dan luar negara. Bagi pakaian lelaki, dikenali sebagai pakaian puputul yang diperbuat daripada kulit kayu. Babaru puputul dipotong mengikut kepanjangan fashion jaket. Aba puputul pula merupakan cawat sepanjang 2 meter diperbuat daripada isi kayu. Topi sinulatan, perhiasan kepala pula diperbuat daripada kulit kayu. Bagi pakaian perempuannya pula, pakaian mereka terkenal dengan pakaian pinang kolo, iaitu baju dan gaun yang panjang berwarna hitam yang dihiasi dengan manik-manik. Antara contoh lain bagi pakaian wanita untuk kaum Murut ialah pipirot, sinikot, rarangkul dan holong. Jenis-jenis permainan orang asli. Yang pertama adalah kercang. Ianya adalah sejenis alat permainan tradisi Melayu lama. Selain itu, ianya juga diperbuat daripada rotan yang disusun secara berlapis-lapis mengikut peringkat kesukarannya. Ianya mempunyai 3 peringkat permainan. Peringkat pertama adalah yang paling mudah. Permainan ini popular di kalangan orang asli dan orang Melayu yang tinggal di sekitar dan sekeliling hutan Endau Rompin pada suatu masa dahulu. Akan tetapi, pada masa kini, masyarakat Melayu telah melupainya dan hanya dimainkan sekali-sekala oleh orang asli. Ada pelawat luar sebagai salah satu pertunjukan untuk mereka. Yang kedua ialah permainan gasing pangkar. Permainan ini amat terkenal di selatan Malaysia, terutama di Melaka dan Selangor. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia mempunyai pelbagai permainan gasing. Contohnya seperti gasing buku benang, gasing Melayu dan gasing telur dan sebagainya. Permainan seterusnya ialah permainan bakul ataupun dikenali sebagai permainan tempurung kelapa.
Permainan tradisi ini menggunakan tempurung kelapa sebagai salah satu media permainan. Selain itu, permainan ini dimainkan di dalam sesuatu acara perlawanan atau persembahan. Dalam permainan yang berorientasikan perlawanan, terbahagi kepada dua, iaitu individu dan berkumpulan. Permainan ini juga sering dimainkan oleh kanak-kanak dan juga di sekolah untuk dijadikan sebagai salah satu pertandingan di antara kanak-kanak di sekolah. Itu cara etnik orang asli hidup dan perbezaan kehidupan orang asli yang dahulu dan sekarang. Tajuk yang pertama iaitu cara etnik orang asli hidup. Populasi masyarakat asal di negara kita sebenarnya meningkat tahun ke tahun dengan rekod pada tahun 1991 mencatatkan jumlah peningkatan tertinggi dalam tempoh berpuluh tahun sejak kali pertama direkodkan pada 1947. Banyak perubahan berlaku melibatkan masyarakat orang asli dan kisah berkenaan komuniti kerap dilaporkan di media. Tahukah anda di negeri manakah populasi paling ramai orang asli ditemui? Dua negeri populasi orang asli paling ramai adalah Pahang dan Perak, dan yang paling sedikit adalah Perlis dan Penang. Mereka ini hidup dengan kaedah pertukaran yang berlaku di kalangan kedua-dua kelompok masyarakat dengan masyarakat Melayu, menyediakan bahan seperti garam, gula dan peralatan pertukangan seperti kapak untuk ditukarkan dengan barangan hutan yang dikutip atau diburu orang asli. Selain itu, terdapat satu kaum selalu terlibat dengan kebanyakan aktiviti istana, termasuklah bekerja sebagai pawang, pembantu askar, pemburu maupun pembekal barangan yang diperlukan oleh golongan bangsawan terdahulu. Baiklah, kita akan teruskan dengan tajuk yang kedua iaitu perbezaan kehidupan orang asli yang dahulu dan sekarang. Masyarakat orang asli adalah sebahagian daripada kaum berputera negara ini dan jumlah mereka sehingga Disember 2010 ialah dianggarkan 171,143 orang. Mereka juga terdiri daripada 3 suku bangsa iaitu Negrito, Senoi dan Melayu asli. Setiap suku bangsa ini boleh dipecahkan kepada 6 etnik dan mereka bertutur dalam pelbagai bahasa selain dialek Melayu tempatan. Orang asli memiliki karya seni, kraftangan, adat resam, patang larang yang masih dipelihara dan diamalkan sehingga kini. Biarpun Malaysia sudah 58 tahun merdeka dan pusat membangun dengan arus kemodenan, rakyat Malaysia dan seluruh dunia memahami bahawa orang asli amat mementingkan kehidupan di hutan. Orang asli mahukan rakyat Malaysia seluruhnya untuk memelihara hutan dan iklim. Orang Senoi merupakan kumpulan terbesar dalam 3 kategori ini, manakala Semang merupakan kumpulan paling kecil. Bagaimanapun, arus kemodenan yang menyusup masuk mengubah hutan menjadi kampung dan di mana-mana. Kemudiannya, kampung berkembang menjadi bandar dan kota dengan pertambahan penduduk. Ini memaksa orang asli mahu diri lebih jauh ke dalam hutan untuk kehidupan. Bersamalah kita menjaga kelestarian alam sekitar dalam mendepan ancaman perubahan iklim yang menyebabkan dunia semakin panas. Kita harus memberikan penekanan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya memelihara alam sekitar dan bumi yang indah. Salah satu caranya ialah dengan memberikan perhatian kepada alam semula jadi dan isu-isu alam sekitar dan mencari jalan menangani masalah ini bersama. Daripada aspek sejarah, sejak ratusan tahun dahulu orang asli sudah menghuni hutan di semenanjung tanah Melayu. Hutan menjadi segala diperlukan untuk orang asli meneruskan kelangsungan hidup. Kebanyakannya, masyarakat orang asli berpindah daripada tanah nenek moyang asal dalam hutan sebab aktiviti pembalakan dan pelomongan. Dengan sumber utama makanan dan air tercemar oleh semua aktiviti ini, berlaku penghijrahan besar orang asli ke pinggir hutan berhampiran bandar, menyebabkan mereka bergelut untuk menyelesaikan diri dengan masyarakat arus perdana. Perlu diingatkan, realiti orang asli adalah bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ahli politik kerajaan. Kemiskinan tegar masih wujud dan masih ramai di negara kita. Terdapat banyak perubahan berlaku melibatkan masyarakat orang asli, namun tidak ramai yang benar-benar memahami kehidupan orang asli dalam masyarakat kita. Boleh dikatakan setiap negara memiliki suku etnik orang asli yang berbeza-beza mengikut taburan jemaah. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahawa hanya segelintir sahaja yang mengikut perubahan ke arah kemodenan negara kita dan selebihnya masih mengamalkan adat resam nenek moyang mereka. Agama dan adat orang asli. Kaum orang asli di Malaysia memegang kepercayaan animisme iaitu mempercayai dewa-dewa, keramat dan roh. Terdapat juga banyak pantang larang dan ritual yang diamalkan oleh masyarakat orang asli di Malaysia dan kebanyakan hampir sama untuk semua suku kaum dari segi sosial. Sehingga hari ini masyarakat orang asli masih diketuai oleh Tok Batin. Selain itu juga, mereka masih berpegang kuat kepada bomoh. Bomoh orang asli dikatakan mempunyai kuasa sihir atau ilmu hitam yang sangat ampuh sehingga masyarakat luar juga mendapatkan hikmat bomoh orang asli. Walau bagaimanapun, sejak akhir-akhir ini sudah ramai orang asli yang tidak lagi berpegang kepada kepercayaan animisme dan memandangkan ada banyak pergerakan agama yang masuk ke kawasan perkampungan orang asli untuk menyebarkan agama mereka. Di antara dua agama yang aktif menyebarkan agama di kalangan orang asli ialah agama Islam dan Kristian. Kini sudah ramai orang asli yang menganut agama Islam dan juga Kristian. Agama Islam, terdapat beberapa suku kaum yang telah memeluk agama Islam. Antaranya ialah suku kaum orang Selatan. Sebahagian daripada mereka telah memeluk agama Islam sebagai agama pegangan dan mengikut adat seperti orang Islam. Namun, sebahagian daripada mereka juga telah memeluk kepercayaan animisme. Antara adat-adat orang Selatan ialah apabila berlaku kematian, semua penduduk kampung akan berkabung dan tidak dibenarkan menjalankan aktiviti seharian sebagai menghormati jenazah dan keluarganya.
Pelita akan dipasang di atas kubur selama 6 hari 6 malam berturut-turut. Semua peralatan si mati akan diletakkan di atas kubur dan diselubungkan dengan jala. Perbuatan ini dipercayai dapat mengelakkan roh si mati daripada mengganggu keluarga dan penduduk di situ. Selain itu, apabila seorang menghadapi suatu penyakit atau sakit, pawang dan bumung akan memainkan peranan penting dalam masyarakat orang Seletar. Mereka akan memberikan penawar terlebih dahulu kepada pesakit sebelum pesakit mendapatkan rawatan di hospital. Kini, orang-orang Seletar tinggal di kawasan perempatan yang lebih teratur di selatan negeri Johor seperti Kampung Tongkang Batu, Johor Bahru. Di samping orang Seletar yang memeluk agama Islam, ada juga suku kaum yang lain dalam memeluk agama Islam, iaitu suku kaum orang Kuala. Suku kaum orang Kuala juga telah memeluk agama Islam sebagai agama utama dan agama pegangan mereka, dan mereka juga menuntut ilmu agama di sekolah agama kerajaan Johor yang berdekatan di kawasan penempatan orang Kuala yang terletak di daerah Batu Pahat iaitu Kuala Rengit, Kuala Singarang dan Tanjung Segenting, serta daerah Pontian iaitu Kuala Benut, Kuala Sungai Pontian dan Kukup di negeri Johor. Antara agama Islam ada juga kepercayaan yang dianuti oleh suku kaum orang asli iaitu agama animisme. Antara suku kaum yang mempercayai animisme ialah suku kaum Jakun. Suku kaum Jakun mengamalkan kepercayaan animisme. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti pokok, sungai dan juga gunung ganang. Mereka percaya kampung mereka akan dilanda bencana sekiranya mereka melanggar pantang larang. Suku bangsa Jakun di negeri Johor percaya wujudnya dua Tuhan, iaitu Tuhan atas dan Tuhan bawah, iaitu Dewata, Keramat dan sebagainya. Mereka juga mempunyai pegangan ruyuk dan raib, iaitu kitab suci masyarakat Jakun dalam bentuk lisan yang diwariskan dalam bentuk lisan. Akhir sekali adalah pakaian tradisional orang asli. Masyarakat orang asli yang lazimnya tinggal di kawasan hutan di Malaysia memakai pakaian yang diperbuat daripada bahan semula jadi seperti kulit pokok terap dan skirt rumput. Perhiasan yang dipakai oleh mereka termasuklah lirik kepala yang diperbuat daripada daun yang dianyam dengan pelbagai corak. Kain pokok terap ada banyak jenis, tetapi yang paling bagus ialah daripada jenis pokok terap hitam. Baju kulit kayu ini boleh dicuci dan tahan sehingga setahun jika betul cara menjaganya. Asal-usul pakaian tradisional ini adalah yang terbesar di Malaysia, yang mempunyai berbagai suku kaum dengan mempunyai barisan pakaian tradisional yang tidak terkira jumlahnya. Pakaian yang lazim dilihat pada orang asli ini ialah dengan menggunakan pelbagai corak dan motif dengan menggunakan kain tenunan tangan, kain kulit pokok, bulu ayam dan manik. Manakala orang asli ini terkenal dengan perhiasan tradisional serta tengkolok bulu burung.